الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat-nikmat yang tidak terbilang kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Melalui nikmat iman dan Islam itu Allah menjaga diri kita. Allah mengurniakan segala apa yang kita pohon kepadanya. Dan Allah memberi peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat dan rahsia-rahsia yang Allah sembunyikan daripada kita untuk kita ketahui, akan kita rasai kebahagiaannya di akhirat nanti bagi orang-orang yang mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tak buat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat bersyukur. Allah ni maha kaya dan Allah tidak pernah kedekut walaupun sekali kepada hamba-hambanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi sekalian rasul dan para anbiya dan seluruh umat manusia, dan merupakan sahibul jannah, ketua yang akan mengetuai orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke syurga Allah yang kekal abadi, yang penuh dengan nikmat yang tidak dapat dibayangkan oleh akal fikiran kita. Maka kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu dengan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan satu berita gembira bagi sekalian manusia. Seluruh makhluk juga sangat gembira apabila diberitakan akan datang seorang rasul yang mempunyai akhlak-akhlak yang sangat-sangat baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tuan-tuan guru yang dimuliakan,
tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi pada sesi yang lepas kita dah hampir kepada penghujung bagi bab yang menyatakan tentang maksiat mata yang dipetik daripada kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili. Jadi kita sambung sedikit lagi insya-Allah untuk bab yang menyatakan pada maksiat mata, dan kalau berkesempatan kita akan masuk sedikit pada fasal yang kedua, bab yang kedua pada menyatakan tentang telinga insya-Allah. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata pengarang kitab ini, dan pengarang kitab ini menukilkan hadis Nabi SAW yang bermaksud ada bagi tiap-tiap manusia. Hadis ni kita dah baca pada sesi yang lepas, kita ulang sedikit. Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Kita baca secara laju yang untuk hadis ini. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang, iaitu perkara haram dia melihatnya. Dan anggota yang kedua dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, dan kedua tangan itu berzina keduanya, iaitu bagaimana dikatakan berzina keduanya. Dan zina kedua-dua tangan itu adalah menampar, akan dilarang menamparnya. Maksud menampar ini adalah memegang kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan zina tangan. Maksud zina tangan ataupun perkataan zina di dalam hadis ini adalah maksiat. Terjemahan para ulama adalah zina yang dimaksudkan di dalam hadis ini untuk makna lain adalah maksiat. Adapun juga dimaksudkan di dalam hadis ini adalah zina yang hakikat maknanya, iaitu zina lah, iaitu dan keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Itu anggota yang kedua yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan anggota yang ketiga yang disebut oleh baginda Nabi SAW, dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Makna di sini juga baginda Nabi SAW melarang kita supaya tidak bergerak daripada satu tempat kepada tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memang suruh kita bekerja di atas muka bumi ini, sama ada bekerja di waktu pagi ke petang, tidak ada masalah. Cuma biarlah pekerjaan yang dilakukan oleh kita itu adalah pekerjaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah suruh kita bergerak, Allah suruh kita melakukan perbuatan baik. Allah dah beri nikmat kita boleh berjalan, maka Allah suruh kita gunakan kaki itu untuk berjalan kepada tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, pagi-pagi keluar daripada rumah dengan niat untuk mencari rezeki dan niat juga untuk mencari nafkah tanggungan tuan-tuan, maka itu dikira sebagai amal ibadah. Maka dan tempat tuan yang tuan-tuan nak tuju tu, maknanya tuan-tuan pergi ke tempat kerja dan tidak ada unsur-unsur syubhat ataupun perkara-perkara yang tidak diredai, maknanya tempat pekerjaan tuan-tuan tu tempat yang baik, maka juga dikira sebagai ibadah. Kita pergi ke tempat itu dengan niat untuk kita mencari nafkah, menyampaikan nafkah kepada tanggungan kita, itu adalah termasuk dalam syariat. Jadi bila kita niat kepada untuk pergi mencari nafkah dengan perkara yang halal, maka dikira sebagai satu perbuatan yang baik. Yang dilarang oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis ini adalah dia pergi kepada tempat yang tidak diredai, yang diharamkan oleh syarak, yang tidak disukai oleh Allah dan Nabi SAW. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, anggota yang keempat, dan bermula mulut itu berzina, dan zinanya mengucuk kepada yang tiada halal dikucuk.
maknanya dia menggunakan mulutnya pada perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah perkara iaitu dia mengucup, dia mencium pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita masuk bab mulut nanti juga akan diterangkan bahawa kita menjaga mulut ini dari berkata-kata perkataan yang tidak melambangkan kemanisan ataupun kesukaan. Maknanya dia berkata-kata perkara-perkara yang tidak elok, dan mengumpat, menghina, mengkeji dan sebagainya, dan seumpama dengan maksud itu. Maknanya dia tidak menggunakan mulut itu, nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada benda yang baik. Bahkan dia menggunakan mulut itu kepada untuk melagakan dua sahabatnya, ataupun dia memecah belahkan perkauman ataupun memecah belahkan persahabatan di dalam kampung tersebut. Maka itu adalah dikatakan zina mulut. Jadi tak boleh, kena jaga. Semua ini anggota yang disebut oleh baginda Nabi SAW ini, dia terikat, dia ada kaitan dengan hati. Dan yang kelima adalah, dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-citakan ia dan membenarkan akan yang demikian, iaitu oleh faraj, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu. Yang dimaksudkan zina di akhir hadis ini adalah zina hakiki. Apa makna zina? Secara umumnya adalah memasukkan hasyafah, iaitu bahasanya, minta maaf, adalah kepala zakar ke dalam faraj perempuan, atau mendustakan ia akan dia dengan bahawa tertegah ia daripadanya, ataupun dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, setiap juzuk anggota badan manusia ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham amanah dari sudut yang kita faham, contoh kawan kita dia nak masuk toilet, contoh dia nak masuk toilet, dia takut beg duit dia ni tercicir ataupun termasuk dalam tandas, hilang ke apa, dia bagi dekat kita, suruh kita pegang beg dompet dia. Tetapi seorang ni memang tak amanah, dia pergi buka, dia buka beg duit kawan dia pun cukup lah. Itu menandakan dia ni tidak amanah. Apatah lagi dia buka beg duitnya, buka beg duit kawannya dan dia ambil, dia pergi belanja pula, itu lagi tidak amanah. Jadi orang yang amanah ni, apabila kawannya, sahabatnya mengatakan bahawa aku nak masuk kejap, tanda ni kau tolong jaga. Maknanya dia tak usik, dia tak buka, dia tak belik-belik beg duit tu, dia jaga sungguh-sungguh. Dan seperti mana yang diberikan oleh sahabatnya, seperti itulah dia pulangkan balik kepada sahabatnya. Jadi itu dari sudut amanah secara umum yang kita faham. Maknanya bila Allah, kalau kita nak timbal balik kepada anugerah Allah berikan kepada kita, iaitu daripada juzuk anggota badan ini, apabila Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat anggota badan yang sempurna, maknanya kita juga kena beri, kita juga kena pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna, yang dalam keadaan yang bersih. Makna bersih ini apa? Tidak melakukan anggota badan ini kepada maksiat. Anggota badan kita ni kita jaga sungguh-sungguh supaya tidak melakukan maksiat. Tapi mesti akan ada orang kata, alah ustaz, macam mana nak jaga mata ni ustaz? Tiap-tiap hari berhenti traffic light, kejap lagi berhenti kat kedai kejap, datang amoy Cina, datang orang yang pakai seluar pendek, kita melihat aurat mereka. Macam mana ustaz? Jadi memang benda tu memang tiap-tiap hari kita lakukan. Apakan daya? Cuma jalan penyelesaian yang boleh kita lakukan adalah apabila setiap satu maksiat yang kita lakukan, ataupun maksiat itu tidak sedar kita lakukan, maka ulama mengatakan bahawa banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah baginda Nabi SAW, dalam sirah Rasulullah, dikatakan dalam satu hadis, para ulama mengatakan bahawa Nabi SAW dalam sehari baginda akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 100 kali.
Maknanya baginda Nabi SAW yang telah diampunkan oleh Allah SWT daripada dulu, sekarang dan kemudian. Maknanya Nabi dijagakan oleh Allah SWT daripada maksiat, daripada kehinaan. Memang Allah jaga Nabi sungguh-sungguh. Itu pun manusia yang paling mulia pun sudi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ini hamba yang sangat hina, hamba yang tidak ada apa-apa di sisi Allah Taala. Patutnya kita lebih kena banyak daripada Nabi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sangat suka orang yang beristighfar. Allah sangat suka orang yang beristighfar, kerana ini istighfar ini adalah satu kaedah ataupun satu benda yang membolehkan kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa kita. Allah memang suka kita mohon. Jadi istighfar ini adalah jalan untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan daripada maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi itu adalah perkara yang baik. Duduk saja-saja astaghfirullah, 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 ataupun tuan-tuan hafal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhir. Hafal tu lagi bagus. Kalau dah malas sangat ataupun tak hafal, cukup sekadar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab itu lepas solat, apa yang digalakkan untuk kita baca adalah istighfar. Takut-takut di dalam solat kita itu ada kelalaian yang berlaku di dalam solat kita. Maka hadis ini menceritakan akan hadis ini oleh Imam Muslim dan Imam Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal zina faraj itu adalah kedua mata. Ulama mengatakan hadis ini yang membolehkan seseorang itu melakukan zina faraj, iaitu zina pada kemaluan. Dia pergi dengan member dia yang perempuan, pergi tempat hotel satu tempat ni yang ceruk-ceruk, kononnya tidak ada orang tangkap, tetapi sebenarnya dia tidak tahu, dia tidak kenal Allah SWT, yang mana Allah ini adalah maha melihat. Jadi asal, kata ulama, asal daripada zina faraj adalah berpunca daripada zina mata, iaitu dia melihat dulu. Bila datangnya keadaan melihat, dia teringin nak melihat sesuatu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala, jatuh kepada dalam hatinya, dan hati pun mengatakan bahawa daripada kau pandang, baik kau buat. Dia cari helah pula, turun kepada tangan daripada atas, turun kepada tangan, maka tangan cuba memegang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun ke bawah sikit, kaki pula bekerja, iaitu mula bergerak kepada tempat yang haram. Last sekali dia melakukan zina faraj. Asalnya daripada mata. Ini cerdiknya Nabi SAW nak menangkis, nak memesan, nak mengajar umat akhir zaman ini supaya tidak melakukan zina faraj. Maka Nabi pesan siap-siap dah, tolong, asalnya adalah jaga zina, jaga kedua-dua mata kita daripada melihat perkara yang tidak diingini dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata pengarang kitab ini lagi, dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maknanya, kata pengarang, adalah kita perlu melakukan pekerjaan ataupun perbuatan ataupun sesuatu benda yang boleh memberi manfaat kepada kita. Manfaat kepada kita itu apa? Kita persiapkan diri kita ni untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang kita melakukan kebaikan, orang akan sanjung kita. Sebenarnya kita tak perlu kita bukan nak sangat orang sanjung kita, tetapi bila kita buat kebaikan di dalam masyarakat, maka orang akan hormati kita.
Sebenarnya kita tak nak, bukan niat asal kita nak orang hormati, orang angkat kita jadi pemimpin ke apa, tidak. Kita nak dapat kehormatan daripada masyarakat, dan kadang-kadang kita tak sedar. Dan bila kita dapat kehormatan daripada masyarakat, masyarakat akan doakan kebaikan untuk kita. Bila masyarakat doakan kebaikan untuk kita, maka secara tak langsung kita akan melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan bukan sahaja masyarakat yang menyukai kita, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suka akan kepada hamba-hamba yang melakukan perkara-perkara baik. Ini yang telah disyorkan di dalam Al-Quran, dan yang telah yang telah disebut oleh baginda Nabi SAW. Sebab apa? Allah menyebut di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah. Zarah ni kata ulama, ada yang mengatakan sebesar biji jagung, ada yang mengatakan zarah ni seperti habuk yang kita tak nampak, kecil sungguh. Maknanya apabila kita melakukan kebaikan, kebaikan walaupun sebesar ringannya seperti sebesar habuk, maka itu juga Allah akan kira sebagai amalan kebajikan kita, dan dia akan memberatkan timbangan amalan kebajikan kita di akhirat nanti. Dan Allah pesan juga, bukan Allah tak pesan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, sebesar habuk, kita umpamakan sebesar zarah tu kecilnya macam habuk, maka Allah akan kira juga itu sebagai amalan kejahatan yang pernah kita lakukan. Apatah lagi kalau kita melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jauhkan kita ini daripada terjebak, daripada termasuk dalam golongan yang sentiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang murtad, menyembah benda lain, itu dipanggil sebagai syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang berterusan melakukan maksiat ataupun dosa-dosa besar, ia dipanggil sebagai fasik. Fasik. Jadi kita juga mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jaga kita daripada tergolong dengan golongan fasik. Apatah lagi untuk jadi kaum munafik, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jauhkan kita juga daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk dalam golongan munafik. Kerana kalau zaman sahabat Rasulullah SAW, dia ada seorang setiausaha. Kerja dia mencatat senarai nama di kalangan para sahabat yang munafik. Yang munafik ni apa? Di luar, di secara fizikal dia nampak macam dia ni betul-betul menyokong Islam, tetapi di dalam hatinya memang ada perkara yang busuk hati tentang Islam ni, memang tak suka sungguh-sungguh. Maka Rasulullah ada lantik seorang sahabat, kerja dia untuk mencatat sahabat-sahabat yang tergolong dalam munafik. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia bila nak ada satu kematian daripada kalangan sahabat, kalau sahabat itu tersenarai di dalam nama-nama yang disebutkan oleh sahabat yang mencatat nama orang munafik itu, maka Sayyidina Umar Al-Khattab tidak akan pergi ziarah dan mendirikan solat jenazah ke atas sahabat yang tersenarai itu. Maknanya Islam ni dia jaga sungguh, dia jaga sungguh. Ini yang melibatkan hati. Jadi perlulah kita cari pekerjaan, perbuatan, amal soleh yang akan mengembirakan kita di akhirat nanti. Jadi memang kita rasa amalan yang kita lakukan kadang-kadang menyebabkan kita rasa malas nak lakukan, kerana waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah SWT untuk kita mendirikan solat adalah waktu-waktu yang getir. Subuh. Subuh ini waktu nikmat orang tidur. Memang sangat-sangat, memang kau-kaunya untuk orang melelapkan mata.
memang waktu itu memang semua orang dalam keadaan diulik mimpi. Waktu zuhur kita baru balik kerja ataupun yang office hour, dia ikut waktu pejabat. Waktu tu memang waktu nak makan, waktu yang terhad nak pergi bayar bil ke apa kan. Waktu rehat yang singkat itu memang banyak pekerjaan yang kita nak buat, tetapi Allah letakkan kat situ adalah waktu zuhur. Kenapa Allah letakkan di situ? Waktu asar pula kita balik daripada kerja, kita dah letih, anak-anak pula sambut kita, anak-anak buat perangai pula, kita rasa macam nak tension, tapi Allah letak di situ waktu solat. Kerana apa? Ada sebabnya Allah jadikan setiap 5 waktu itu. Pada waktu-waktu ketir ini Allah nak tengok, nak nilai hamba-hambanya bagaimana dia melakukan ibadah kepada Allah SWT, sama ada ikhlas ataupun tidak ikhlas. Maka anggota badan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita perlu kita kerjakan kepada amalan kebajikan. Ini saya pesan, bukan pesan kepada tuan-tuan sahaja, tetapi saya pesan untuk diri saya yang fakir ini, yang sangat-sangat fakir ini. Jadi perlu kita cari pekerjaan yang baik-baik. Baik, qala al-muallifu rahimallahu taala, berkata lagi pengarang kitab ini, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya itu. Maknanya di sini kita kena cari satu pekerjaan yang patut kita buat untuk membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Kata guru kami, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kita manusia ini dia terdiri daripada 2 unsur, iaitu unsur zahiriah, iaitu luaran, fizikal, dan unsur rohani, dalaman. Jadi kehidupan yang seimbang, kehidupan yang baik adalah dia sentiasa mengimbangkan kehidupannya, iaitu dia mengimbangkan amalan secara fizikal dan dia mengimbangkan amalan secara rohaniah. Kalau fizikal, apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amalan fizikal, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadah sunat yang lain ditambah untuk kita menampung amalan-amalan wajib itu adalah amalan untuk mencegahkan anggota badan kita secara fizikal, lahiriah, iaitu di luaran. Adapun yang zahir, yang batiniah, yang di dalam ni bagaimana? Kita sempurnakan dia dengan amalan-amalan zikir, amalan-amalan hizib, supaya apa? Daripada situlah kita buang sifat-sifat mazmumah yang tidak diingini, yang bukan dibawa oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi tak pernah buat pun perkara mazmumah walau sekali dalam seumur hidup Nabi, sehinggalah baginda Nabi wafat akhir hayat Nabi. Jadi zikir, bacaan Al-Quran, maka itu melahirkan, menghidupkan dalaman kita. Dan ini terbukti bagaimana baginda Nabi SAW ketika malam sebelum berlakunya peperangan Badar, apa Nabi buat? Siap sahabat-sahabat berbincang antara mereka bahawa jom kita buat satu khemah kecil untuk baginda Nabi SAW. Mereka tak hiraukan diri mereka, pentingkan Rasulullah SAW. Untuk apa mereka mendirikan khemah? Untuk Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada peperangan, selain daripada persiapan fizikal, dengan kelengkapan senjata, dengan tangkisan ataupun baju besinya, dengan makanannya, itu semua adalah perkara untuk mencerdaskan anggota badan secara fizikal. Tetapi bagaimana pula kita nak menghidupkan dalaman kita? Dalam peperangan Badar terbukti apabila malam sebelum berlakunya peperangan Badar, Nabi bermunajat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Bukan Nabi takut kekalahan, tidak. Bukan kerana jumlah dalam peperangan Badar itu sikit daripada pihak musuh, tidak. Tetapi ini adalah tawaduknya Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi bertawakal sungguh-sungguh kepada
daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa Nabi sebut di dalam malam sebelum berlakunya peperangan Badar adalah Nabi kata, ya Allah, tolong menangkan tentera Islam dalam peperangan Badar ini supaya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Hasil daripada doa Nabi itu, Allah datangkan bantuan kepada tentera Rasulullah, dan dalam peperangan Badar dalam jumlah yang sikit menentang jumlah musuh yang ramai, tentera Islam mendapat kemenangan yang besar dalam peperangan. Peperangan Badar ini adalah peperangan pertama bagi Nabi SAW. Bukan sahaja Nabi didik para sahabat ini dengan kelengkapan peribadi ataupun kelengkapan fizikal, dengan latihan peperangannya, dengan cara memanahnya, dengan cara pegang pedangnya. Bukan itu saja, tetapi Nabi tunjuk kepada para sahabat sehingga tergerak kepada hati-hati sahabat ini untuk sediakan khemah. Untuk apa? Nabi nak tunjuk kepada sahabat-sahabat lain bagaimana kekuatan dalaman ini boleh menyebabkan tentera Islam itu mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi pergi perang bukan Nabi membawa dengan kekuatan fizikal saja. Sebab itu Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia berjaya merampas ataupun mengembalikan balik, membuka kota Konstantinopel iaitu Turki. Bagaimana dia berjaya untuk mendapat balik kota itu, kota Turki tersebut. Bagaimana dia akan tanya kepada tenteranya, adakah di kalangan kamu yang pernah meninggalkan solat 5 waktu, iaitu ada tak yang pernah meninggalkan solat 5 waktu, dan benda-benda lain ditanya. Maknanya Sultan Muhammad Al-Fatih ini bukan saja dia melahirkan kepada tenteranya dengan kekuatan fizikal, tetapi dia juga pentingkan semangat rohani ataupun kebangkitan rohani dalaman, supaya bila menghadapi musuh, gentar tak ada, takut tak ada, dan perasaan mereka untuk berdepan dengan musuh itu dalam keadaan tenang. Kenapa mereka dalam keadaan tenang? Kenapa Rasulullah begitu tenang dalam menghadapi musuh Allah yang sangat dilaknat ini? Kerana kekuatan rohani itu menyebabkan Rasulullah tenang. Bagaimana kita tengok ketika Nabi duduk dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar, yang mana Sayyidina Abu Bakar ini sangat ketakutan. Takutnya Sayyidina Abu Bakar ini bukanlah takut kerana dirinya dicari oleh kafir musyrikin, tetapi dia takut kepada kehilangan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah Nabi ke kota Madinah. Jadi risaunya Sayyidina Abu Bakar ketika duduk berdua dengan Rasulullah di dalam gua yang kecil itu. Dia takut apa? Dia takut bila Nabi ini ditentang oleh musuh-musuh Allah, kafir musyrikin kota Mekah ini. Maka bila hilangnya Nabi, sedangkan ketika itu dakwah Islamiah ini tidak tersebar lagi, dia takut bahawa bila kafir Quraisy cari Rasulullah SAW dan dibunuh oleh kafir Quraisy ketika itu, maka dia takut Islam ini tidak akan tersebar, dan dia takut apa-apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Tetapi apa Rasulullah balas balik kepada Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar ni dalam keadaan takut. Takut tu bukan takut yang macam kita takut ni, tak. Takut kehilangan Rasulullah SAW, takut diapa-apakan oleh pihak kaum kafir Quraisy ini kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya di dalam gua ini kita berdua dan Allah adalah yang ketiga. Makna Allah yang ketiga ini bukanlah Allah duduk di dalam gua tersebut, tetapi Allah menjaga Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar, dan Allah akan memberi pertolongan kepada mereka berdua. Ini Rasulullah menenangkan bagaimana perasaan tenang
bila Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan takut, Rasulullah tengok Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan takut, tapi Rasulullah jawab balik ketakutan Sayyidina Abu Bakar itu dalam keadaan tenang. Maknanya Rasulullah kata apa? Kita ini dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut. Tenang je Nabi. Bagaimana lahirnya tenangnya Nabi itu? Kekuatan dalaman bagi Nabi SAW sangat-sangat tinggi. Jadi bermula daripada kita menjaga, daripada melakukan maksiat mata, kita jaga sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan beri kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-muallif rahimahullah taala, maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Bila kita mengerjakan satu pekerjaan itu, maka kita jaga sungguh-sungguh daripada terjebak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata lagi pengarang kitab ini, maka bermula kaki itu adalah dinanti-nantikan baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahliganya. Sebenarnya anggota badan kita juga menanti-nanti untuk sama-sama dibawa masuk oleh tuannya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana Nabi pernah menyatakan dalam hadis yang bermaksud, ketika itu Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Bilal, bagaimana aku boleh mendengar engkau berjalan di dalam syurga? Nabi dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala mendengar Sayyidina Bilal ini bertapak ataupun berjalan di dalam syurga, sedangkan Bilal ketika itu masih hidup lagi di zaman Rasulullah SAW. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak ada amalan lain yang aku lakukan melainkan aku akan memperbaharui wuduk aku. Apabila wuduk aku dah batal, aku akan segera pergi ambil wuduk yang baru, dan selepas aku ambil wuduk yang baru, aku akan tunaikan dua solat rakaat selepas wuduk. Maknanya Bilal punya kekuatan itu adalah dia menjaga wuduknya daripada terbakar, dan dia akan menunaikan dua rakaat solat sunat selepas mengambil wuduk. Tengok sahabat dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kekuatan jiwa mereka. Dan para ulama ada satu kisah menyatakan bahawa satu ketika anak murid ini bertanya kepada gurunya. Mereka pergi bermusafir mengikut anak murid. Ada seorang dua anak murid ini, dia ikut gurunya pergi bermusafir kerana ada hal-hal agama di sana yang diperlukan. Apabila pulang saja ke tempatnya, anak murid ni dalam keadaan letih. Dia ikut urusan gurunya. Bila kita kata tuan guru ni, urusan mereka ni sangat banyak. Dan mereka, kalau kita tengok para ulama ni, tak pernah rasa letih. Lalu bila sampai kembali ke pondok mereka ini, anak murid ni semua terbaring dalam keadaan letih. Tetapi mereka ini, anak murid yang ikut gurunya pada asalnya itu, melihat gurunya bila sampai di pondok terus ambil wuduk dan menunaikan solat sunat pada malam tersebut. Lalu anak murid ini tanya pada pagi keesokannya, wahai guruku, apa yang menyebabkan engkau jadi kuat untuk menunaikan solat pada waktu malam setelah engkau pulang daripada berurusan di luar sana? Maka gurunya mengatakan bahawa kekuatan bagi para ulama adalah mereka nak rehat adalah dengan cara mereka memperbanyakkan solat-solat sunat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kekuatan yang berlaku ke atas setiap para ulama. Mereka nak merasakan rehat bukanlah dengan cara mereka tidur, tetapi mereka lagi memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Jadi dengan amalan sunat juga memperkuatkan jiwa kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan sambung sikit lagi. Moga-moga saya dan tuan-tuan bersabar dalam menuntut ilmu ini, dan insya-Allah moga-moga kalau pada hari ini kita tak faham, insya-Allah satu hari nanti Allah akan berikan kefahaman kepada kita. Jadi itu saja daripada saya. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtimna ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.